So kalau macam tu Allah dah maha mengetahui, buat apa saya nak solat? Allah dah tahu. Allah yang tentukan baik dan buruk kan datang daripada Allah SWT, qada dan qadarnya. Maka tak perlulah saya buat apa-apa. Solat macam mana pun Allah dah tahu saya akan berada di syurga atau neraka. Saya solat macam mana pun, kalau saya dah ditakdirkan dalam neraka, saya tak payahlah, saya akan masuk neraka juga. Saya tak solat macam mana pun, tapi kalau Allah dah takdirkan saya dalam syurga, saya akan tetap akan ada syurga, akan dalam syurga kan Ustaz? Jawapan dia di satu sisi macam betul tapi banyak salahnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu al-imanu bi qada'i wal qadari, apa pula itu qada dan qadar? Dan apa kaitannya dengan Lauh Mahfuz Ustaz? Duk dengar Lauh Mahfuz. Ibarat dia macam ni. Ilmu Allah ni qadim. Lauh Mahfuz dan juga qalam ini hadis makhluk. Kan? Kisahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Lauh dan Qalam, Lauh Mahfuz ni Lauh dan Qalam, dan mencatatkan, memerintahkan pen untuk mencatatkan semua perkara yang akan berlaku. Allah SWT perintahkan dia. Maka dia mencatatkan semua perkara yang akan berlaku. Semuanya digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk tuan-tuan dan puan-puan lah, tak luput di dalam Lauh Mahfuz. Ini. Hanya sahaja kerana Lauh Mahfuz ini hadis, mungkin tak Allah SWT memerintahkan pen tersebut menulis Tapi Allah SWT di dalam ilmunya yang qadim tahu bahawa si fulan nanti pada tarikh sekian bin sekian akan berdoa kepada Allah SWT dengan khusyuk, dan Allah SWT kabulkan doanya dan merubah takdir yang ada di Lauh tadi sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Ini nama dia doa. Sebab itu ulama kata doa yanfa'u. Doa itu bermanfaat. Jangan kita tak berdoa. Kita tak tahu besok nasib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Budak kecil, dia tak tahu besok dia jadi orang macam mana. Orang susah ke orang senang. Orang jahil ke orang alim. Tak tahu. Oleh sebab itu dia usaha, dia berdoa. Mak bapak tak tahu anak ni waktu kecil, waktu bukanlah kecil, dah besar ni kat sekolah ni nakalnya, Masya Allah. Jangan kita terus hari ni anak derhaka dah. Jangan. Kita nak ke anak kita anak derhaka? Tak nak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, makcik-makcik doa, ayah-ayah semua doa, semoga anakku ini hilanglah kedegilan dia, masuk dalam jiwa dia hidayah untuk menjadi orang yang rajin beribadah, mendapat hidayah Allah, menjadi yang lebih baik daripada semalam, lebih baik dari perangai dia yang tak baik sekarang. Lauh Mahfuz tulis dia ni nakal. Disebabkan kesungguhan doa ibu. Allah SWT tahu dalam ilmunya yang qadim bahawa si ibu akan mendoakan anaknya, dan Allah SWT kabulkan doa ibu tersebut, dan Allah SWT memerintahkan qalam, tulis fulan bin fulan, dia akan jadi budak baik. Tiba-tiba berubah jadi soleh, solat tak pernah tinggal, bertanggungjawab, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang sebelum ni UPSR tak ada A, PMR tak ada A, SPM lari dari ujian. Ternyata lepas itu dia membetulkan diri dia. Semua yang dia dapat A belaka, lulus sampai PhD, balik berkhidmat untuk negara, dihormati oleh masyarakat berkat doa ibu. Dan doa ibu itu sesuai dengan ilmu Allah SWT yang qadim dan kehendak Allah. Nampak tu tuan-tuan dan puan-puan? Itu doa, kita panggil doa. Bila kita dah tahu perkara ini, berarti Ustaz, nak tanya pula, so kalau macam tu Allah dah maha mengetahui, buat apa saya nak solat? Allah dah tahu. Allah yang tentukan baik dan buruk kan datang daripada Allah SWT, qada dan qadarnya. Maka tak perlulah saya buat apa-apa.
Solat macam mana pun Allah dah tahu saya akan berada di syurga atau neraka. Saya solat macam mana pun kalau saya dah ditakdirkan dalam neraka, saya tak payahlah. Saya akan masuk neraka juga. Saya tak solat macam mana pun, tapi kalau Allah dah takdirkan saya dalam syurga, saya akan tetap akan ada syurga, akan dalam syurga kan Ustaz? Jawapan dia di satu sisi macam betul tapi banyak salahnya. Salah dia macam mana? Siapa yang tahu nasib dia besok? Jangankan besok, jangankan hari kiamat nanti. Siapa yang tahu lepas maghrib ni, lepas isyak ni apa yang akan terjadi? Tiba-tiba turun tangga, kepala pecah, masuk hospital, wassalam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ada yang tahu tuan-tuan dan puan-puan. Oleh sebab kita tak tahu apa harapan kita. Takdir Allah ni apa harapan kita? Saya ingat saya ada murid dulu dekat pondok. Dia ni, nakal dia, Masya Allah. Nakal dia. Orang bangun pergi sekolah tak nak. Pukul 8 pagi, bangun. Pakai rotan kayu. Bukan, kita tak rotan kat pondok. Masuk kayu tu untuk bangunkan budak lah. Bukan pukul pun. Bangun macam ni. Bangun. Ketuk-ketuk pintu. Lalu dia kata, Ustaz, Allah dah takdirkan saya tidur tak pergi sekolah. Betul. Budak bijak. Dia boleh. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Qaddarallahu ma sya'a fa'al. Dia boleh bagi dalil kat ustaz dia. Saya pun ambil air, saya siram dia. Dia bahasa, marahlah dia. Ustaz, apa siram ni? Dia kata, Allah takdirkan saya siram awak air badan muka. Saya kata, betul. Itu takdir tuan-tuan dan puan-puan. Mana ada takdir ni ustaz yang siram? Yalah. Dalam ilmu Allah dah tahu bahawa Aiman akan mensiram engkau pada waktu jam sekian. Buktinya engkau kena siram. Inilah takdir dia tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya bangun pergi sekolah. Kerana kita tidak tahu. Kita nak kita punya nasib ni baik ke buruk tuan-tuan dan puan-puan. Mestilah nak yang baik kan. Ada tak orang berharap? Saya berharap di akhirat nanti saya berada di api neraka. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak nak kita nak ada dalam syurga Ustaz. Syurga yang mana? Jannatul Firdaus. Dalam syurga Firdaus. Dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan. Itu di akhirat tuan-tuan. Di dunia ini takkan kita nak nasib kita teruk. Tak. Kita nak yang terbaik. Usahalah. Inilah nama dia usaha tuan-tuan. Usaha itu macam mana? Ni kasap. Sekejap lagi kita syarahkan. Jadi kalau budak tu nak jadi pandai, kenalah belajar. Yang muda-muda ni kena sungguh-sungguh belajar, hafal, jawab soalan SPM dengan baik-baik. Misalan dia sungguh-sungguh. Yang kat pondok tu hafal Quran, hafal matan, jangan lupa. Misalan dia. Itu usaha. Yang dah bekerja, kerja kerah. Nak buat sesuatu, kerja kerah. Nak kena meeting, kerja ke buat research, menulis, kena buat. Jangan malas. Kerana apa? Berharap takdir kita baik kan? Orang businessman nak kaya, mana ada businessman nak miskin tuan-tuan. So dia nak kaya macam mana? Dia tahu Allah SWT takdirkan segala sesuatu. Kerana dia tak tahu dia untung atau rugi, dia kena kerja keras, jangan berhenti. Siang, pagi, malam bekerja, berjual barang. Pagi-pagi pukul 7 dia dah buka. Lepas subuh je pergi kedai, buka kedai. Tak. Bila orang datang, kedai tutup. Satu kedai je buka. Orang pun datang beli. Rezeki kan. Yang lain tu buka pukul 10. Pukul 10 sebab dia ingat orang datang pukul 10. Dia tak tahu ada orang baru nak balik negeri dia. Dia pagi-pagi terpaksa pergi nak beli kenang-kenangan. Ada satu kedai je yang buka. Kedai itulah yang dia beli. Alhamdulillah berkat buka kedai. Dapatlah RM100. Misalan dia. Kan? Contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Usaha. Lalu Ustaz, apa beza dia antara golongan Jabariyah dengan yang Ustaz cakap ni? Jabariyah tu apa? Fatalism. Golongan yang mengatakan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Berarti manusia ini
dipaksa oleh Allah. Jabar tu macam kita ni tak ada daya lah, dipaksa habis. Sesat. Oh, Jabariyah sesat, tuan-tuan dan puan-puan. Apa bezanya dengan Qadariyah? Qadariyah ni free will. Semuanya adalah perbuatan manusia. Tidak ada Allah SWT campur tangan. Apa perbezaan dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah ni pelik sikit. Dia kata yang baik, itu Allah yang tentukan, takdir kan. Yang buruk, itu manusia buat sendiri. Dia kata macam tu. Itu Mu'tazilah, sesat. Tiga-tiga tadi sesat. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di manakah sisinya perbezaan dia dengan Jabariyah tadilah. Yang lain tu kita syarahkan nanti. Jabariyah kata manusia ini tidak ada daya sama sekali, tidak ada usaha, tidak ada kasab, tidak ada apa-apa. Semua perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Ya, sama dengan ahli sunnah. Cuma dalam bentuk perbuatan yang qadimah, yang sedia ada. Dalam erti, sampai keadaan dia kata apa? Manusia tu, dia buat apa pun, dia kata ini Allah yang buat, dia tidak merasa dia ada usaha sama sekali. Dia tidak merasa dia ada tanggungjawab, dia ada kasab. Tidak ada bagi dia. Berarti apabila dia mencuri, dia tidak rasa bersalah. Dia kata ini bukan aku yang mencuri, ini Allah yang mencuri. Nampak tak? Dia langsung tidak ada tanggungjawab dalam diri dia sama sekali. Sehingga kan kalau dia berzina, dia kata ini Allah yang berzina. Dia buat dosa semua, ini Allah. Jadi tak ada masalah. Ini nama dia Jabariyah. Sesat. Apa perbezaannya dengan ahli sunnah? Ahli sunnah kata, semua itu berada pada ilmu Allah. Semua itu sesuai kehendak Allah. Allah memang tahu, Allah berkehendak. Dan Allah dengan sifat kudrahnya yang qadimah, dia mewujudkan, dan memberi kasab kepada setiap insan. Ini dipanggil kasab. Laha ma kasabat wa alaiha ma katasabat dalam Al-Quran. Betul ke tidak? Allah beri kita kasab. Kasab itu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ibarat suatu kalam nafsi, iaitu ucapan kita dalam hati yang mendorong kita untuk berbuat dengan kudrah hadithah. Ini yang dipanggil kudratun hadithah. Kudrah pekuasa yang baru. Bukan pekuasa yang qadimah tadi. Sehingga kan manusia itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini. Kecuali yang dia mampu. Mampu ini macam mana? Yang dia mampu untuk lakukan. Maka dia pun, contoh dia tuan tadi, petang tadi. Dah pukul 6, okeylah nak solat jamaah untuk dapat pahala 27 derajat. Bawa kereta mai sini solat kan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini nama dia, nak pergilah masjid nak solat jamaah 27 pahala. Ini kasab. Kasab yang buruk. Best ni kalau kita pergi tengok buat benda maksiat ni, seronoknya, syahwat ni, Masya Allah, nikmat dia, Masya Allah. Contoh dia, Masya Allah, buat maksiat lah tu. Ini dia dorong nak buat ni. Ini adalah kasab yang Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia anugerahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan sehinggakan wujudlah perbuatan tersebut dengan kudrah hadithah, kudrah yang baru. Berarti dia tidak boleh kita nak kata ini Allah buat. Tak, kita tak boleh kata macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala kudrahnya qadimah, dia khalqu, dia ciptakan perbuatan tersebut. Lalu apabila mencuri, sesungguhnya ini budak ni yang mencuri, fulan ini yang mencuri, orang berzina, fulan ni yang berzina, dia ni yang buat salah. Kita tak nisbahkan kepada Allah SWT. Walaupun hakikatnya Allah SWT yang menentukan. Adil ke tak adil, Ustaz? Kenapa tidak adil? Adil. Kenapa tidak adil? Adil. Ibarat dia lukisan. Seorang artis yang lukis lukisan cantik, molek. Bagi saya yang tak pandai lukis, cantiklah lukisan tersebut.
Tapi si artis kata lukisan ini buruk, dia keronyok, dia lempar dalam tong sampah. Adil ke tak adil? Kenapa tak adil? Itu lukisan artis tu, dia nak buang lukisan dia, biarpin lah. Itu lukisan dia, betul ke tidak? Begitulah juga dengan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ini makhluk Allah. Kalau Allah takdirkan yang buruk kepada kita, itu hak dia. Dia yang tentukan, dia yang jadikan. Dan dia nak lempar kita dalam api neraka, itu hak dia. Hanya saja kita orang Islam, kita tahu syurga dan neraka. Kita berharaplah, ya Allah, janganlah Engkau takdirkan aku yang buruk, takdirkanlah aku yang baik, supaya aku hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita berdoa ni. Nampak tu tuan-tuan dan puan-puan? Kaitan daripada tiga-tiga semua tadi. Maka dari sini takdir wajib kita iman, baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita tahu baik dan buruk datang daripada Allah semata-mata. Kerana kita tidak tahu, maka kita berusaha yang terbaik agar supaya takdir kita ini yang baik-baik belakalah harap-harapannya. Kan tuan-tuan dan puan-puan? Tapi kalaulah dah usaha rugi macam mana ni Ustaz? Takdir Allah sesuai dengan kudrah Allah, ilmu iradah Allah dan ilmunya. Jangan mengkufuri Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan mengkufuri Allah. Tapi kita beriman dengan Allah. Kita husnudzan billah. Mungkin aku rugi ni adalah sebab dia. Kan? Mungkin selama ni duk makan riba, na'udzubillah min zalik. Zalim dekat pekerja, na'udzubillah min zalik. Ini contoh dia. Mungkin kenapa aku dah belajar rajin-rajin tak lulus, berarti tak cukup rajin. Jangan terus tak naklah belajar. Aku dah belajar, Allah tak bagi, tak naklah aku. Itu mengkufuri Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah harapannya dengan penjelasan takdir ini, kita semua berusaha insya-Allah dengan yang baik untuk mencapai kebaikan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.